Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Nur berang dengan perbuatan Hamzah Zainuddin menyatakan perkataan palui dalam ucapan di Sabah baru-baru ini, Ketua Menteri Sabah kata, bukan rakyat Sabah, bukan pemimpin Sabah yang palui, tapi kamu yang palui, kata Haji Nur merujuk kepada Hamzah Zainuddin. Ini jawaban Hamzah Zainuddin. Bersatu Sabah, palui Hamzah ditujukan pada pemimpin negeri, bukan rakyat, kata mereka. Seorang pemimpin Bersatu Sabah membela timbalan Presiden parti itu, Hamzah Zainuddin, yang dituduh menghina rakyat Sabah berhubung ucapannya baru-baru ini. Ini selepas Hamzah yang juga ahli Parlimen Larut itu dilaporkan menyifatkan Ketua Menteri Negeri Haji Nur sebagai palui. Dalam selangga Sabah, palui ialah kata objektif yang membawa maksud bodoh. Timbalan Ketua Bersatu Sabah Muhammad Afhan Jumahat berkata, kenyataan Hamzah itu jelas ditujukan kepada kepimpinan kerajaan negeri Sabah dan bukannya rakyat secara amnya. Justru dia menggesa Haji supaya tidak memutarkan isu itu sebagai cubaan untuk menutup dakwaan kegagalannya sebagai pentadbir negeri. Haji tidak perlu menunggang isu palui untuk mengalih perhatian rakyat terhadap kegagalan kepimpinannya, kata beliau. Kerana perbuatan terdesak tersebut hanya membuktikan beliau seorang ketua menteri yang kurang idea dan tidak reti mentadbir negeri, kata beliau lagi. Gangguan elektrik yang berterusan, masalah terputus bekalan air bersih serta keadaan jalan raya seumpama di bulan adalah masalah sebenar di Sabah yang berpunca daripada kelemahan Haji dan GRS yang tidak boleh ditutup melalui cubaan mengalihkan isu, kata beliau lagi. Bukan hanya memalukan, tetapi keadaan infrastruktur asas yang makin memburuk di bawah kepimpinan Haji merupakan suatu pengkhianatan buat seluruh rakyat Sabah, katanya. Kerana ketika masalah rakyat tidak dipedulikan, kepimpinan GRS pula terpalit dengan skandal video rasuah, kata Afan dalam satu kenyataan. Dia mengulas kenyataan Haji yang semalam membidas Hamzah kerana didakwa menghina rakyat Sabah dengan menggelar mereka palui. Menurut laporan berita harian, pengerusi GRS itu berkata adalah tidak sopan untuk Hamzah datang ke negeri ini dan membuat kenyataan sedemikian di Sabah. Mengulas lanjut, Afan berkata Hamzah tidak pernah menyasarkan istilah menghina rakyat Sabah, secara umum sebaliknya menggunakannya untuk menggambarkan kepimpinan negeri. Selain itu, katanya, Ketua Pembangkang itu juga telah menarik balik kenyataan itu kemudian dalam ucapannya di Kudat. Berhenti mengheret rakyat Sabah ke dalam isu ini untuk menutup kelemahan diri sendiri, kata Afan. Walau bagaimanapun, ada isu yang sedang menular di dalam politik Sabah sekarang ini ialah sentimen menolak Parti Semenanjung Malaysia atau bukan lokal. Parti Bersatu adalah parti bukan lokal. Jadi itu sebabnya ia agak sensitif apabila pemimpin dari seberang menyatakan perkataan palui ini. Meskipun seperti yang dinyatakan oleh Afan, ia tidak merujuk kepada rakyat Sabah keseluruhannya atau amnya, tapi ditujukan kepada kepimpinan negeri. Tetapi bak kata pepatah, dicubit kaki kiri, kaki kanan pun rasa. Pemimpin Sabah itu asalnya orang Sabah. Pemimpin Sabah itu adalah asalnya orang original Sabah. Jadi bila orang pemimpinnya dari Sabah dipanggil dengan panggilan itu oleh orang daripada Semenanjung, itu agak sensitif. Itulah sebabnya istilah itu agak sensitif. Mungkin kalau digunakan oleh orang tempatan untuk merujuk kepada orang tempatan yang sama, mungkin ianya tidak akan menjadi sesensitif seperti sekarang ini. Jadi sebenarnya ianya adalah salah tempat dan salah masa penggunaan perkataan palui itu. Mungkin kalau orang tempatan Sabah yang menggunakan istilah itu tidaklah sepanas seperti yang berlaku sekarang.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sekali lagi mengejutkan kita semua apabila satu demi satu pendedahan berkait dengan Najib dan juga 1MDB didedahkan. Terkini tentang pemberian cek bernilai Rp600.000 yang diserahkan kepada Tok Him. Apa cerita? Kata Tok Him ataupun Ibrahim Ali, saya ingat 600.000 yang Najib beri itu adalah duit sendiri. Rupa-rupanya itulah satu persatu, satu demi satu terbongkar. Najib memberikan satu cek bernilai Rp600.000 kepada Tok Him atau Ibrahim Ali. Presiden Parti Bumi-Putra Perkasa Malaysia Putra, Datuk Ibrahim Ali memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini bahawa beliau sangat yakin dan percaya bahawa cek bernilai Rp600.000 yang diterimanya daripada Datuk Seri Najib Razak adalah wang peribadi bekas Perdana Menteri itu dan bukannya milik anak syarikat SRC International Sendirian Berhad. Ibrahim Ali, 74 tahun berkata, Najib mengeluarkan cek itu kepadanya pada Mei 2015 dan ketika itu beliau tidak tahu daripada mana sumber wang tersebut. Selain tidak menyoal sumber kewangan cek itu, kerana ketika itu Najib adalah Perdana Menteri dan Presiden UMNO. Setelah saya kalah dalam pilihan raya umum ke-13 pada tahun 2013, saya hanya berdiam diri dan kecewa kerana telah banyak mengeluarkan belanja sendiri semasa menjadi ahli parlimen bebas selepas PRU ke-12 dan semasa bertanding sebagai calon bebas pada PRU ke-13. Selepas hampir 2 tahun, saya telah memohon untuk bertemu Datuk Seri Najib dan temu janji tersebut ditetapkan pada 4 Mei 2015 di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya. Ketika perjumpaan itu, saya meluahkan kepada beliau, kepada Najib, mengenai pengorbanan saya dan menjadi ahli parlimen Mesra Barisan Nasional BN selepas kemenangan saya dalam PRU 12, kata beliau lagi. Saksi keempat SRC itu berkata demikian ketika disoal siasat atau disoal balas oleh Peguam Muhammad Syahrul Fazli Kamarul Zaman mewakili UMNO pada perbicaraan kes saman yang difailkan oleh SRC dan dua anak syarikatnya, Gandingan Menteri Sendirian Berhad dan Jendela Pinggiran Sendirian Berhad terhadap UMNO dan UMNO Selangor pada Mei 2021. Menurut Ibrahim lagi, pada pertemuan itu beliau memaklumkan kepada Najib bahawa walaupun menerima bantuan projek-projek kecil dari kerajaan pusat, beliau telah mengeluarkan perbelanjaan sendiri bagi menampung program serta aktiviti di Parlimen Pasir Mas, termasuk bantuan pendidikan, kebajikan, banjir selain melaksanakan pelbagai projek infrastruktur. Begitu juga semasa bertanding pada PRU ke-13, saya tidak mempunyai cukup perbelanjaan dan terpaksa menggunakan kad kredit untuk membiayai program-program kebajikan rakyat, kata Ibrahim lagi. Ibrahim berkata setelah mendengar rintihannya, Najib telah mengangguk-angguk sebagai tanda simpati atas beban yang ditanggungnya dan Najib berkata, saya bantulah setakat apa yang boleh. Najib kemudian mengeluarkan sekeping cek bernilai Rp600.000 atas nama saya, kata Ibrahim Ali. Saya menganggap ini sebagai sumbangan daripada Perdana Menteri kepada saya untuk mengganti atau membayar balik apa-apa perbelanjaan yang saya telah keluarkan dan juga untuk menyelesaikan hutang-hutang saya, katanya sambil menambah. Beliau hanya mengetahui sumber wang itu sekitar tahun 2021 melalui laporan Edge. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe, dan saudara-saudara sekalian, di dalam pendedahan itu juga Muhammad Syahrul bertanya, Datuk, sekarang Datuk tahu bahawa duit itu adalah duit kotor dan milik SRC.
bolehkah Datuk memulangkan duit itu kepada SRC? Ibrahim Ali menjawab, macam mana saya nak pulangkan? Saya dah habis gunakan duit itu. Ketika itu saya anggap duit itu dari Najib sendiri, katanya. Datuk Seri Najib tidak bertindak jujur terhadap saya dengan memberikan gambaran kepada saya bahawa cek tersebut berasal dari akaunnya sendiri atau tabung UMNO dan beliau mempunyai kuasa penuh untuk mengeluarkan cek tersebut. Beliau sengaja mengeluarkan cek dari akaun yang dihaskan untuk tujuan CSR kepada saya secara tidak sah, dengan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahawa wang yang diberikan kepada saya bukanlah untuk tujuan CSR. Katanya sambil menambah bahawa Najib sedar bahawa beliau telah melakukan pecah amanah dengan menyelewengkan wang berjumlah RM600,000 milik syarikat itu. Dalam saman terhadap UMNO, Planatif menuntut 16 juta ringgit yang mereka dakwa telah dipindahkan secara salah kepada parti politik itu dengan menegaskan bahawa UMNO tidak mempunyai asas untuk menerima dana itu. Saman kedua melibatkan tuntutan sebanyak 3,5 juta terhadap Badan Perhubungan UMNO Selangor yang juga didakwa telah menerima dana tersebut. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Raja Ahmad Mozaudin Shah Raja Mohzan disambung 7 April ini. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.